Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah taala wa nafana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Adapun perkataannya Wahabi, dia kata apa? Nabi angkat dua tangan ke pihak langit ketika berdoa, menguatkan Tuhan tu duduk di sebelah atas. InsyaAllah kita nak sambung ni sanggahan-sanggahan yang nak disebut oleh pengarang kitab ni di atas hujah sebahagian daripada puak-puak mujassimah ini untuk mengukuhkan pandangan mereka khasnya mengenai Ar-Rahman al-Arsy istawa. Dia menggunakan hujah-hujah ni berdalil untuk mengukuhkan pahaman itu bahawasanya memang Allah duduk di atas. Jadi mereka kata angkat tangan, Nabi angkat dua tangan ke pihak langit ketika berdoa itu menguatkan bahawasanya Tuhan ni duduk di sebelah atas. Maka ini perkataan, ni jawab dia, sanggahan dia. Kataan ni janganlah anak-anak pakai, jangan mengambil guna sama sekali. Tak betul cara dia cakap ni. Kerana jika sebenarlah seperti dia kata itu, dengan angkat tangan tadah ke langit menunjukkan Allah di langit, maka kita ni, kata dia, muslimin dan muslimat bersembahyang dengan tubuh badan anggota, bukan saja tangan. Ni batang tubuh kita ni, khasnya dada. Dengan badan sekali, tangan, muka, kaki pun kalau boleh betul tu semua menghadap kiblat. Tubuh badan anggota berhadap kepada Baitullah. Yang Baitullah ni di dalam Masjidil Haram itu. Jadi kalau faham kita duk menghadap kiblat ni, jadi sangat-sangatlah mengkuatkan Tuhan itu ada dalam Baitullah. Kalau nak guna kaedah berdalil angkat tangan ke langit Allah ke, angkat tangan ke langit masa berdoa tu dalil Allah Ta'ala di langit, ni kita sembahyang menghadap ke Baitullah bukan dengan tangan, dengan tubuh badan lagi. Sangat-sangatlah jadi dalil yang mengkuatkan bahawasanya Allah ada dalam Baitullah. Yang Baitullah ni berarti rumah Allah. Tu Arasy bukan rumah Allah. Kaabah ni Baitullah. Nak cerita apa lagi? Tak ada khilaf langsung. Arasy memanglah tak ada khilaf arah itu, tapi arah orang tak panggil Baitullah. Tapi Kaabah tu Baitullah. Cerita apa? Berarti kata dia Baitullah tu rumah Allah. Maka adakah seorang pun daripada muslimin yang berkata dengan sebegitu? Ada ke? Ada tak seorang? Seorang jadilah yang kata Baitullah ni rumah Allah, Allah duduk dalam tu. Kata orang kafir pun tak cakap itu kan. Kafir bengok dah jalan. Kata dia. Orang kafir bengok yang mana kata kita sebab tokong, dua orang pun sebab tokong juga. Itu pusing-pusing sebab batu. Memang kelin juga itu. Bisa jumpa kelin, memang kelin juga itu. Pada dia tak faham itu kiblat kan. Tak ada seorang pun daripada kalangan orang Islam yang duk faham itu. Kalau ada memang bengap sangatlah. A'adzallahu min zalik. Baik. Yang ni kata dia tak ada siapa pun daripada muslimin dan muslimat, apatah lagi ahli ulama mujtahidin. Tak ada seorang pun duk berpahaman kata Allah duduk dalam Baitullah tu. Tak ada seorang daripada muslimin muslimat, orang awam mak pik mak ganja pun tak cakap macam tu. Tapi jaga Wahabi dia boleh kata angkat tangan ke langit tu dalil Allah ke langit. Betapa bengap. Tu rasa bengap lagi kan. Tu cakap kasar lah kan. Doa boleh juga, hadanallah ila siratim mustaqim. Kalau ikut uslub doa ni, ulama ada sebut dua doa. Ada doa lahu, doa alaih. Kalau memang
satu sudut berdoa lahu ni doa munafat dengan dia, hadanallah ila siratal mustaqim. Ada doa alaih. Rasulullah pun kalau nisbah doa ada di doa alaih. Nabi-nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW pun memang ada tempat-tempat yang di doa alaih. Satu sudut di doa Allah bani qaumi fa innahum la ya'lamun, masyhur sangat lafaz-lafaz hadis seumpama itu atau seumpama itu kan. Yang Rasulullah minta hidayat kepada kaum dia, yang kaum dia buat anaya, macam-macam kezaliman dibuat atas Nabi SAW, tapi Rasulullah tak balas, bahkan doakan supaya dapat hidayat. Bahkan macam peristiwa di Taif, penduduk Taif masa Rasulullah pergi tu diharapkan supaya dapat sambutan, rupanya bukan saja orang-orang baligh yang berakal, yang dewasa tak sambut dakwah Nabi SAW, bahkan disuruh anak-anak mereka baling batu dan najis pada Nabi SAW, katanya orang gila. Sampai macam tu Rasulullah tetap berdoa. Dan antara masyhur perkataan ulama-ulama kita, perkataan Nabi ni, kalau Allah Ta'ala tak bagi petunjuk pada golongan Taif ni sekarang ni pun, bagilah petunjuk pada anak cucu dia. Sampai macam tu Rasulullah. Itu satu sudut di doa lahu. Tapi ada juga yang di doa alaih. Doa mudarat ada. Satu, kalau kita sebut buat Wahabi ni yang memang nak insaf, yang memang nak baik, doa mudah-mudahan hadanallah ila siratal mustaqim lah. Macam mana kita ni Allah Ta'ala tunjukkan jalan yang lurus, doa untuk eman juga. Satu sudut yang memang dah bengap, kita dah sebut beberapa kali, tutup guru ramai dah tegur, duk bengap macam tu juga, masih berdegil. Yang ni elok doa lah, doa lagi cepat apa. Pergi bahasa gitu lah. Dah degil. Nabi Nuh pun kalau kaum dia dah sampai 950 tahun. Yang beriman ni hanya takat lebih kurang, ada setengah riwayat ada 40 orang 40 orang 950 tahun. Orang buat matapi pun kat 400, dia 40 orang Buah pilihlah bahasa gitu. Contoh kata 950 tahun 40 orang beriman. Nak kata apa? Untuk apa macam mana? Dia doa sekali, minta Allah Ta'ala timbulkan air daripada bumi, turunkan air pada langit. Bertemu betul yang banjir besar. Antara sebab tu doa Nabi Nuh. Apa doa Nabi Nuh sebut? Allah Ta'ala kata, cerita surah Nuh, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, kau jangan tinggal ke atas muka bumi ni mana-mana satu pun daripada rumah orang kafir. Innaka in tadharhum, kalau kau tinggal ada puak-puak kafir ni lagi ya Allah, yudillu ibadaka, semua puak kafir ni akan menyesatkan semua hamba-hambamu. Intadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Tak ada lah mereka duk beranak pinak anak cucu mereka ni, melainkan semua jahat-jahat kafir yang memang engkau tak sembahmu ya Allah. Dah ada doa kita. Haram ke doa kita? Kalau dah sampai tahap orang kafir yang kita dah sampai ke Islam tu kafir, boleh doa alaih, doa mudarat tadi. Ni orang Islam tapi muncasimah gila punya, sampai begitu ramai orang ikut, sampai orang yang asalnya taklah jadi muncasimah, jadi muncasimah gila punya dengan sebab dia. Ni nah, doa yang lain. Dari si hukum harus tu. Ulama sebut lama lah. Walaupun nisbah satu sudut doa lahu boleh je kan. Kita pergi ngaji balik ada orang sapu selipar. Itu tu salah doa lah, celaka siapa dia pakai selipar aku ni, buruk kaki, biar kena menyakit gaut sampai mati tu tak ada sembuh. Janganlah selipar pun, selipar RM20 aku beli 200 pasal bukan RM20,000 macam mana pun hak dia tu untuk dia doa. Hukum mazlum, tambah kawan sakit kaki, ada lah pantai larang dia kena pakai selipar pun jenis tu, nak beli pun punya susah, nak dapat pun susah, katalah gitu. Main pula masalah macam tu, dia punya marah lah. Memang antara doa boleh doa lembut kan. Ya Allah, dengan sebab orang ambil selipar aku ni, kau sembuhlah kaki aku halalkanlah untuk dia kan.
Bagilah pakai selipar elok dan mahal tu. Aku ni kaki ayam pun tak apa, tapi kau sembuhkanlah kaki aku. Boleh je doa itu. Boleh je. Dengar berkat Nabi SAW. Wahabi tak hangat hati dengar tu. Saja tambah ayat ujung belakang tu sikit kan. Allahumma salli ala. Boleh ya doa gitu. Ni pun nak cerita doa ke Wahabi itulah kan, nak sebut tadi tu. Jadi tak ada seorang muslimin pun dok kata macam tu, tambah lagi ulama mujtahidin. Dan lagi pula kata dia langit itu kiblat muslimin dan muslimat ketika berdoa. Okey, siap. Itu satu lagi. Yang tu dia kiblat doa. Kaabah kiblat sembahyang. Kiblat je. Bukan maksud Allah duduk situ. Ya. Macam mana pun kita ni bila ada orang Islam kita, orang kita sendirilah. Belajar tak nak belajar hak betul-betul nama ahli sunnah wal jamaah. Belajar pun sambil lewat. Belajar pun bersahaja. Yang tu kot bahasa ni. Tapi bila mai pahaman-pahaman sesat ni, dia teruja dengar. Baru faham ini, baru yang ni baru kemah. Tak ada dalil. Percakapan yang mantap, logik yang munasabah. Selama ni ustaz lain tak bisa cerita apa macam ustaz ni. Apa ya? Itu masalah lah. Masalah dia tak pernah pergi dengar mengaji. Dia kata selama ni tak pernah ada ustaz pun yang ajar macam ni. Dah mu tak bisa dengar. Dengar elok-elok ustaz-ustaz yang memang mengajar betul-betul nama ahli sunnah wal jamaah. Apa dia. Macam mana istilah nak kurub dengan Allah Ta'ala ni. Kalau mau dengar elok-elok mu tak jadi macam tu dah. Ini masalahnya tak mengaji. Tak pergi belajar. Kalau pergi belajar pun pergi belajar. Pergi sandar dinding masjid lah. Lalai tak apa. Bini duk sangka tok lelaki tak balik maghrib isyak duk pergi ngaji, duk dengar masjid, rupanya duk sembang kedai kopi. Sajalah kita sebut itu kan. Ada tok lelaki itu. Nak balik rumah saya kena ampuk bini. Bini pula jenis mulut lesya lah sikit. Kan. Kadang-kadang dia cakap lembut tapi abang ni tak pergi ke mengaji. Kita ni dah lah tak mengaji, nak suruh mengajar jahil. Tak ada nak pandai, tapi mengaji tak nak. Saya tak kata abang, saya kata saya lah tu kan. Celbut dia bini cakap kan. Apa dia? Saya kata kat orang Afrika tu bukan kata kat abang kata. Orang Afrika tu tok laki dia macam tu kata dia. Suami saya tak apa, pandai, baik, warak, alim ulama, tutup guru. Kawan dengan terbakar je. Walaupun cakap lembut je kan. Balik rumah dia tak nak panas telinga, lepak kedai kopi lagi azan tu pun kadang bukan pergi semayang pun. Balik-balik buat lapar lah konon, ni tak makan nasi lagi ni. Padahal dia talak dah apa, cak kotia apa bala tu. Dia ada tok laki ni tu. Bukan tok laki sini, dia ahak mereka ni. Astagfirullah. Itu saya duduk bangai tu. Saya ngaji lu, tutup guru pesan lah. Bahkan sampai dalam tadi saya punya perangai tu, kalau makan sedap-sedap saya ingat di rumah kan. Kalau bini makan, anak-anak makan ni lupa sedap dengan kita. Tuan-tuan saya tak tahu. Saya memang untuk guru ajar lah macam tu kan. Makan sedap je, kalau boleh beli lah, kalau boleh bawa balik sikit lah. Maksud apa? Ni kita makan sedap ni teringat demo di rumah tu. Ada orang lelaki tak ada dia boleh keluar pagi-pagi konon pergi kerja. Dia pergi kedai lepak, kedai kopi, minum kopi, apa teh tarik, roti canai, roti telur, apa semua, roti sarang semua dia makan. Balik rumah, bini dia nak buat cucur. Bacuh air budak lagi, teh pun tak ada buat dengan anak kecil berak, ni bersepah, ni kecintilan. Basuh habis dengan selimut-selimut, ni tak makan, tak seruk apa lagi. Tak ada apa lagi. Dia bawa balik tu. Dia dah kenyang. Jadi ular sawah tidur, balik isap kok pu. Ada orang macam tu. Dia tak ada, dia makan sedap tu dia tak ingat langsung anak bini dah. Buat tu. Allah. Saya tahu kita duk mengaji tok guru tak lagi tu. Bahkan dah jadi perangai makan sedap je. Cari jalan lah, cari jalan nak bawa balik. Boleh. Tanya ni beli mana ni? Tanya saya kawan-kawan ni, tanya beli lah. Ni mana kuih ni beli mana? Kopok ni beli kat mana? Beli kat sini. Pergi balik cari. Ada balik. Tuan ni sedap ni makan ni. Balik. Memang nak cari awak balik ke? Awak balik ke? Ni cerita apa ni? Macam mana lagi situ Ngaji tadi. Ngaji.
Ngaji tak apa nak mengaji. Yang ahli sunnah wal jamaah betul-betul tak mau dengar. Habis-habis dengar Wahabi. Main pula ke alaman dia, alaman web dia, tengok video dia, tengok ustaz-ustaz dia, tengok grup dia. Masuk pula grup dia. Pergi Baik. Ada pun hadis Mi'raj pula. Ni pula. Ni pun dalil satu lagi ni. Nabi Isra Mi'raj bertemu dengan Allah Ta'ala waktu Rasulullah di langit. Tu dalil Allah Ta'ala di langit. Satu lagi pula. Yang ni pun ulama kita jawab lama dah. Dia memang suka timbul benda-benda macam ni. Saya selalu khas nak sebut tentang Isra Mi'raj kan. Ceramah Isra Mi'raj zaman ni jaga sikit. Tentang ceramah Isra Mi'raj tu bagus. Ujung dia mati su'ul khatimah. Buah bahasa kita. Tak mana? Habis cerita Isra punya bagus pengajaran gini. Live ni bertemu Allah Ta'ala. Tu dalil Allah Ta'ala duduk di langit. Ujung sekali ceramah Isra Mi'raj dah. Apa buat tu? Ada? Ni tu. Saya bisa dengar ceramah tu. Tak payah sebut nama siapa kan. Dan sebut nama Aim. Kalau ikut saya sebut dulu kan. Nanti tunggu dia jawab. Lagi kita tambah ke. Dia bagi 1 kilo, kita tambah 2 kilo ke. Hadis Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu, dan juga hadis malaikat hafazah yang termaklum keduanya itu. Malaikat hafazah ni malaikat mana? Malaikat yang bersilih ganti siang malam tu, yang ditugaskan untuk jaga kita. Itu malaikat hafazah. Ada istilah tak silap saya, malaikat hafazah ni nama lain dia malaikat sayyarah. Malaikat yang ada ulang-alik bersilih, ada malaikat siang, malaikat malam bersilih ganti. Setiap yang ada kat kita ni tak sekurangnya ada kaul yang kata 12 malaikat jaga keliling kita. Yang tujuan atas namanya tugas dia hafazah tu. Hafazah tu. Jadi nak cerita tentang mana datang dia hafazah tu. Mereka ni duk bulan-alik daripada makhluk naik ke langit buat apa? Maklumkan ke Allah Ta'ala. Apa dia hamba ni dia buat? Aku kalau kata dia puasa, ya Allah aku datang pun dia duk puasa. Aku mari aku tinggalkan dia pun dia duk puasa. Pasal bertukar malaikat siang malam ni waktu subuh dengan waktu asar. Waktu asar. Itu malaikat berulang-alik situ, bertukar siang malam ni. Jadi tu dalil pada mereka malaikat hafazah punya tu yang bersilih ganti tu. Jadi naik ke langit buat laporan, naik ke langit buat laporan. Buat laporan mesti kat pejabat. Jadi pejabat kat mana? Ke arah tu. Dia faham macam tu. Ni Rasulullah Isra Mi'raj pun Rasulullah naik ke langit bertemu Allah Ta'ala. Tu. Kalau Allah Ta'ala tak di langit, kenapa kena panggil Rasulullah naik di langit? Sedap. Sedaplah bodoh. Sedaplah. Maka bukan juga mengkuatkan Tuhan duduk di sebelah atas. Baik. Seperti juga bandingan dia kata dia seperti mana cerita Nabi Musa. Kalau kata yang tu nak jadikan hujah, tadi masalah angkat tangan ke langit, dia cerita masalah sembahyang menghadap kiblat. Okey, yang ni dia. Rasulullah naik ke langit. Ni cerita Nabi Musa bercakap dengan Tuhan di Bukit Tur Sina. Cakap jauh-jauh menjerit-jerit ke? Subhanallah. Di Bukit Tur Sina iaitu Nabi Musa kat mana? Nabi Musa kat Bukit Tur Sina. Allah kat mana? Takkan Nabi Musa kat Bukit Tur Sina, Allah Ta'ala di lagi. Tentulah Allah di Bukit Tur Sina juga. Faham kan? Tu Nabi Musa ahli syurga itu. Ahli syurga melihat Allah Ta'ala. Antara nikmat paling besar ahli syurga ialah kebolehan yang Allah Ta'ala beri pada ahli syurga untuk ahli syurga melihat Allah Ta'ala ketika ahli syurga dalam syurga. Allah di mana? Allah dalam syurga. Kalau itu Allah bukan di arah. Adakah setiap peristiwa tu mendalilkan Allah ada di mana? Saat di syurga, lepas tu bertukar pula. Mula-mula tak ada tempat, lepas tu duduk di arah
Lepas tu 1/3 malam turun pula, turun tak naik-naik pula. Waktu Nabi Musa lu pergi bukit tersinar sekejap. Itu. Waktu datang pula wajah Arabuka, ada ketika malaikat baris, Allah pun baris sekali dengan malaikat. Itu. Ini tikuk apa ni? Agama kafir apa mau ajar ni? Pasal agama kafir ni. Ini bukan agama Islam macam ni. Maka tidak mengkuatkan, yang ni bukan dalil yang kuat mengatakan Allah Ta'ala duduk di situ, duduk di bukit tersinar. Lagi pula Nabi Allah Ibrahim. Siap. Jadi dia cerita dekat Isra Mi'raj situ je lah. Jadi kalau kata apa hikmah Allah Ta'ala beri Nabi Muhammad ni, pertama nak menunjukkan kehebatan makhluk yang Allah Ta'ala cipta, langit dan seumpamanya, dan nak menunjukkan benarnya Nabi Isa yang Rasulullah bertemu pada langit. Kedua, yang kata dia ni masih hidup, Allah Ta'ala akan turun dengan nanti untuk misi dia bunuh Dajjal, naik ke langit, nak menunjuk, nak bagi satu nikmat yang Nabi lain dulu tak rasa macam mana Rasulullah rasa, pasal dia seabdul makhluk. Itu je, bukan untuk menunjukkan Allah di langit, bukan, dia bukan dalil situ. Bahkan kaedah ulama kita aja, Rasulullah yang di langit, bukan Allah di langit. Tak semestinya bila Rasulullah di langit, Allah di langit. Tak sepertinya Nabi Musa di Bukit Tursina, Allah di Bukit Tursina. Tak semestinya ahli syurga dalam syurga, Allah Ta'ala bagi ahli syurga melihat Allah Ta'ala, yang Allah dalam syurga. Yang dalam syurga ahli syurga, yang di langit Rasulullah, yang di Bukit Tursina Nabi Musa, bukan Allah. Allah macam mana? Tak ada siapa yang tahu zat Allah Ta'ala melainkan Allah. Itu akidah ini. Tak ada siapa tahu hakikat zat Allah melainkan Allah. Itu buat macam mana? Wallahu a'lam. Tak bicara ke zat, tak bicara ke Allah Ta'ala. Pasal apa? Bukan kaedah kita bicara ke dia. Dan jangan gunakan kaedah berfikir, kalau dia nak gunakan logik akal pun tak logik, tu bodoh. Tu satu kaedah bodoh. Tak semestinya kita duduk sini, apa yang kita lihat berada di tempat yang mana kita orang yang melihat tu berada. Boleh faham saya sebut tu? Kita duduk sini je, matahari nampak di langit je. Matahari ada kat mana? Kat Bangga Batu. Pekelah Hulu pun nampak matahari. Matahari kat mana? Tak semestinya di mana kita lihat, apa yang kita lihat, di situlah lokasi sesuatu yang dilihat. Sebab makhluk biasa ni pun tak macam tu. Betul kan? Betul kan? Saya cakap kan? Kita duduk di sini tengok matahari. Taklah matahari duduk dekat Bangga Batu kan? Kan? Apatah lagi nak kata kita, Rasulullah ada di langit tu berdalilkan Allah di langit. Oh bukan. Kan? Subhanallah. Tak betul kan tu? Okay, lalu gitu kalau kata apa hikmah tu? Sebut. Nisbah kalau Allah Ta'ala nak beri keupayaan ke Rasulullah, boleh saja bagi Rasulullah melihat Allah Ta'ala ketika Rasulullah, waktu Rasulullah ada di bumi, boleh saja, tak perlu panggil Rasulullah naik ke langit. Tapi peristiwa yang berlaku kat Rasulullah tu nak menunjukkan satu kemuliaan Rasulullah. Satu, semua ulama kita hurai mengikut apa kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah syarah, bukan macam Wahabi syarah. Satu pergi ngaji daripada ulama ahli sunnah wal jamaah dengan syarahan yang betul. Jangan duk pergi mengaji dengan syekh-syekh Wahabi yang salafi, yang apa nama tu, adik-beradik tu, yang fahaman tak betul ni. Begitu juga malaikat ni ulang alik, Allahumma salli wa sallim ala malaikat ulang alik disebah dia bagi report ke langit. Langit tempat report, bukan Allah di situ. Dia kiblat malaikat untuk pergi report. Macam mana kiblat doa di langit, macam mana kiblat semayang di Kaabah. Dia istilahnya tempat yang diperintahkan untuk pergi. Dan situ adalah untuk dia nak bercerita dan memaklum. Boleh? Saya cakap apa? Dia malaikat naik ke langit cerita, ya Allah, orang ni aku tinggalkan. Tempat untuk dia bagi report. Macam mana kita menghadap kiblat, menghadap, ya Allah, aku ni lemah dan dhaif, berhajat padamu, tambah pula ni. Sebutlah apa doa kita bila menghadap kiblat. Taklah maksudnya Allah duduk dalam Kaabah tu kiblat doa.
tangan kiblat doa, angkat tangan. Kaabah ni kiblat solat, tadi saya silap sebut. Kalau masalah malaikat tu kiblat report. Bukan masalah itu. Kiblat report. Nabi Musa, kisah Nabi Isa, barrafa'ahu Allahu ilaih. Allah Taala angkat Nabi Isa kepadanya, angkat kepadanya. Itu mutasyabihat ke ayat muhkam tu? Muhkam lah. Semua tempat tu muhkam. Angkat kepadanya, angkat pada rahmatnya. Masa Nabi Isa duduk langit kedua. Rasulullah naik lepas pada langit ketujuh. Kalau kata Nabi Isa duduk langit kedua tu, Allah Taala kata barrafa'ahu Allahu ilaih. Allah Taala angkat Nabi Isa kepadanya tu duduk langit kedua. Allah duduk langit kedua lah. Boleh faham saya cakap apa? Selalunya dia masyarakat tak habis, saya bodoh dekat tu lah. Tak habis, tak bagi habis. Rasulullah naik langit ketujuh, Allah Ta'ala ada saat ketika duduk langit ketujuh, saat langit kedua. Masa Nabi Isa dia dekat langit kedua. Waktu Mi'raj, langit pertama jumpa Nabi Adam. Betul? 7 lapis langit itu ada 8 orang Nabi Rasul Allah Ta'ala jumpa. Satu Nabi Adam, nombor 2 Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Langit ketiga Nabi Yusuf. 4 Idris. 5 Harun, Nabi Harun. 6 Nabi Ibrahim. 7 Nabi Musa. Terbalik 6 Nabi Musa, 7 Nabi Ibrahim. Jadi nak cerita Nabi Isa nak duduk lagi yang kedua. Jadi barrafa'ahu Allah ilaih. Allah Ta'ala angkat Nabi Isa ni. Allah Ta'ala angkat Nabi Isa ni ke langit kedua. Allah duduk langit kedua. Rasulullah lepas pada langit ketujuh, Sidratul Muntaha tu, adakah bertukar-tukar? Itu tempat Nabi Isa duduk di mana? Itu tempat Allah Ta'ala nak letak dia. Barrafa'ahu Allah ilaih. Apa dia? Ila As-sama Isaniyah, di langit lapisan yang kedua. Masyhur sebut Nabi Isa ni duduk lapisan kedua. Tapi dibahasakan angkat ke Allah Ta'ala. Maksudnya angkat ke rahmat Allah Ta'ala, angkat ke perintah Allah Ta'ala, bukan angkat kepada zat Allah Ta'ala. Boleh. Kalau yang itulah dia kata dalil muhkam. Kalau itulah dalil muhkam, jadi tolong jawab tengok, di langit kedua ke, di Sidratul Muntaha ke, di langit ke, di aras ke? Kan dia akan makna salah, mana salah? Tak betul. Yang atas istilahnya, makhluk adalah makhluk. Jangan sama sekali cuba nak pergi masuk dengan apa yang kita duk faham ke makhluk ni, dengan itu membawa faham, menarik faham Allah yang khalik makhluk ke fahaman makhluk. Ya. Wahabi buat macam tu ya. Kita ada muka, Allah ada muka. Macam mana kita ada muka, Allah pun ada muka? Allah muka yang layak dengan dia, bukan muka macam muka kita. Ada pula macam tu. Muka hak kita. Allah juzuk ni tak layak pada Allah Ta'ala. Tu kalau sebut muka, jangan pergi tarik makna muka tu kepada makna kita, kan? Tapi mesti serahkan makna muka tu kepada selayaknya. Betul bukan muka, mesti ada makna yang layak. Apa makna? Wallahu alam. Atas nak bicara zat, serah tafwid, wallahu alam. Nisbah tempat tu apa? Lagi saya jawab masalah tu. Isra Mi'raj tu. Lagi pula Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim pula ni. Tak kala keluar ia daripada api Raja Namrud. Namrud ni, api Raja Namrud kat mana? Kat Palestin. Berkata ia, kata apa? Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Kena tengok tafsir sikit lah. Tani. Tapi dia cerita pendek lah kita. Sesungguhnya, terjemahnya, aku nak berjalan aku kepada Tuhan aku, yang lagi menunjuk ia akan daku, yakni kepada tempat menyuruh ia akan daku, dengan nak pergi kepadanya. Dia kata apa? Inni rabbi, inni zahibun ila rabbi. Aku nak pergi ke Tuhan aku. Lepas dia kena di Palestin tu, dibakar dalam api Namrud tu, dia tak terbakar. Tapi selepas tu dia pergi mana? Dia pergi, itulah negeri Syam. Pergi ke negeri Syam. Syam Syria lah. Tak jauh lah daripada Palestin tu. Baik. Jadi kalau faham pada tu, faham pada kisah Nabi Ibrahim,
selepas dia tu dia kata inni zahibun ila rabbi, aku nak pergi ke Tuhanku. Allah Ta'ala perintah pergi mana? Pergi ke negeri Syria. Negeri Allah kat mana? Syria. Oh, Syria, Palestin, apa tu? Langit kedua, langit, Sidratul Muntaha, Arash, untuk turun pula, untuk berbaris dengan malaikat. Pelotokmu. Tu pasal pelotokmu tu. Subhanallah. Itu istilah bicara zat. Sedangkan Allah munazzah daripada setiap apa yang dinamakan pada makhluk ni, tanzihkan dia. Subhanallah, subhanallah. Tak masuk bicara kita, bicara dalam bab zat. Kalau bicara pun jagalah jatuh parit, jatuh gaung, bahkan jatuh neraka, jadilah kekal abadi selama-lamanya, pasal sesat menyesatkan. Jagalah. Kalau puak-puak yang ambil dalil zahir tu cicak ada Nabi Ibrahim lah. Tu Nabi Ibrahim kata inni zahibun ila rabbi sayahdi, aku nak pergi ke Tuhanku. Terjemah itu kan. Macam mana tu asal terjemah? Yang tu kau tengok hadis, kau tengok Quran tu, kau tengok hadis pun lagi banyak. Ana inda zanni abdi bi, aku di sisi, ana inda zanni abdi bi, aku di sisi sangkaan hamba aku dengan aku. Oh, yang tu lagi umum hadis tu. Macam mana? Aku di sisi sangkaan hamba aku kepada aku. Kalau hamba aku sangka aku di langit, di langit. Di aras. Kau sangka dengan aku, dengan aku. Oh, lagi baik hadis tu. Hadis kursi weh. Oh, hadis tu menguraikan kemutlakan Allah Ta'ala untuk dia ada di mana-mana. Pula. Sesat lagi sekali. Jangan nak buat main weh, tak tu. Waktu pupuak macam ni kalau kot lempar je kan. Saya ngaji tu terus sebut dah dia sesat, bagi lagi sesat jauh lagi tau. Dia nak pergi tersesat tak ke mana. Mudah-mudahan dengan sebab dia sesat tu dia terlajak patah balik. Kalau kita duduk kelahi dengan dia duduk bertahan dua, cari hujah dalil ni Allah tak arah, Allah tak langit, Allah tak arah, Allah tak langit, depan debu-debu. Lajak lagi, tak apa ambil kamu lah, Allah tak arah tak langit. Ni Nabi Ibrahim ni kata nak pergi ke Allah Ta'ala, masa tu dia pergi ke negeri Syam, pun nak kata apa? Allah Ta'ala turun, dah turun tak duduk di arah lah, duduk di langit dunia. Allah Ta'ala angkat Nabi Musa, angkat Nabi Isa, barrafa'ahu Allahu ilaih. Allah Ta'ala angkat Nabi Isa ke langit kepadanya. Jadi Nabi Isa duduk di langit kedua, jadi Allah duduk di langit kedua. Jadi alamat Allah Ta'ala nak tulis mana satu? Ya. Angkat tangan ke langit, ngadap kiblat ke Kaabah. Bagi rahmat 1/3 malam, 1/3 malam di langit dunia. Zaman Nabi Isa, Allah Ta'ala di langit kedua. Bila Rasulullah atas pada Sidratul Muntaha, atas umur yang Quran nak jumpa di arah, nak buah alamat mana satu. Atas alamat tu maksudnya pilihlah mana satu sebenarnya Allah Ta'ala duduk ni. Itu yang kaedah kita ulama ahli sunnah wal jamaah macam mana? Semua tu dipanggil zahir ayat, semua mutasyabihat. Zahir itu bukan maksud yang dikendaki. Yang tu yang kata Imam Malik kita bicara lepas, kata dia makna mutasyabihat ni maklum. Masuk maklum tu macam mana kita jumpa lepas, dia mazkur dalam Quran macam tu. Dan Quran sebut macam tu, barrafa'allahu ilaih, ini zahibun ila rabbi sayahdin, atau semua itu ar-rahman alal arsy istawa amintum man fis sama. Apa adik-adik itu? Innallaha ma'ana. Memang lafaz tu semua mazkur, tapi wal kayfu ghairu ma'qul. Itulah syarah Imam Malik tu. Atas dia punya istilah yang selalu Wahabi sebut, dia kata dia semua makna tu maklum, memang maklum, tapi zahir bukan maksud dikendaki. Dah kena syarah dah, saya cerita mutlak itu. Mutlak muqayyad saya cerita itu. Wal kaifu majhul, kaif majhul, tak boleh nak cerita kaif macam mana. Maksud apa? Allah saja tahu zat dia. Tapi bukan maksudnya di tempat, mustahil mana tempat. Pasal berlaku kontradiksi antara la ilaha illallah laisa kamitslihi syai' qul huwallahu ahad.
Tu Wahabi ni tak amanah dalam menyampaikan ilmu. Khianat. Kemudian kalaulah puak musyabihah kata, oh musyabihah ni Wahabi lah weh. Dia kata zahir ayat Ar-Rahman alal arsyistawa itu Tuhan duduk pihak atas, kerana Nabi SAW menghadap ke langit malam Mi'raj, mengkuatkan Tuhan duduk sebelah atas, dan juga malaikat hafazah naik turun, itulah menunjuk dan mengkuatkan Tuhan duduk sebelah atas juga. Maka kita pun berkata macam ni, zahir ayat ini inna inni zahibun ila rabbi sayahdin, pun kata dia menguatkan Tuhan duduk di negeri Syam, kerana Nabi Ibrahim AS menghadap ia akan ke pihak negeri Syam. Pun tambah satu lagi, innallaha ma'ana, ayat Quran tu menguatkan bahawasanya Allah bersama dengan kita. Pun ayat Quran kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ayat tu menguatkan Allah Taala dia berada bersama dengan kamu. Pun menguatkan Allah Ta'ala ni ada di mana-mana saja kamu beradab, aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Pun menguatkan Allah Ta'ala ni dekat dengan kita, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dekat. Pun menguatkan Allah Ta'ala ni bukan saja duduk dekat dengan kita, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih hampir daripada manusia, daripada urat tengkok dia sendiri, urat nyawa dia sendiri. Semua ada dalil kuat, semua ayat Quran muat kena. Oh Wahabi, makin tu. Oh Wahabi, Wahabi mampu lah syirik, panggil Wahabi. Saja kita perli bahasa dia sikit. Wahabi memang mampu lah, mampu hati, mampu akidah. Maka jadi berbilang-bilang lah Tuhan tu. Oh Tuhan banyak tu. Satu di langit, satu di aras, satu di langit kedua, satu di sama di langit dunia. Satu turun ke bumi, satu duduk berjalan kemari sana kemari. Satu duduk baris dengan malaikat, satu duduk ada dengan kita, satu duduk di urat tekak, satu duduk dekat, satu duduk jauh lacuk tu, duduk di arah tu. Satu tu duduk bersama dengan kamu, satu duduk di mana kita berada. Oh Tuhan ni belana lah itu. Kalau nak berdalil itu mampu. Mu tak jadi ahli tauhid lah. Memang keluar daripada ahli tauhid. Mama nampak ni. Nak guna bahasa ni bukan ahli tauhid, ni ahli Bangali Toncet. Bangali Toncet. Zaman saya kecil-kecil dulu kalau Bangali panggil Bangali Toncet. Toncet tu apa? Zaman saya kecil-kecil Toncet tu ni. Saya Bangali dia rambut panjang, dia tak potong daripada kecil sampai tua, memang mapuh. Tak potong rambut dia. Tu dia buat apa? Dia buat konde. Kecil-kecil kat sini. Bila belakang ikat sarban. Sarban tu dibalut. Itulah. Bangali Toncet. Toncet tu kira budak lagi, hak bodoh lagi atau Bangali ni. Dia buka akidah orang Islam lah. Keluarlah daripada akidah orang Islam. Jadi kalau gitu jadi berbilang-bilanglah Tuhan, iaitu satu di atas langit, satu pihak atas patuh pada arah, yang kedua dalam Baitullah, yang ketiga di negeri Syam, yang keempat bersama-sama orang yang sembahyang, yang kedua wa inni ma'akum in aqamtumus salah tu wa ataitumuz zakah tu. Dan orang yang memberi zakat, tambah pula tiap-tiap Tuhan itu jisim yang bertempat. Maka di manakah, kalau dia faham Allah ni bertempat, di manakah lagi ada tinggal pegangan muslimin dan muslimat, apatah lagi pegangan ahli sunnah wal jamaah. Dan khalaf dan salaf dengan huruf fa, mana ada lagi tinggal orang Islam. Kalau macam ni ya pahaman, dah tak ada dah akidah ahli sunnah wal jamaah, tak ada dah. Salaf pun tak, khalaf pun tak. Yang ada apa? Salah. Itulah ada. Tak ada kata dia pegangan salaf dengan huruf fa, maka tinggallah pegangan yang salah dengan huruf ha, salah. Itu yang tinggal. Zaman kita akhir ni lagi lah yang paling banyak salah. Allah. Na'udzubillah min zalik. Allahumma hafazna min hadzal bala'. Ya Allah, pelihara kami daripada bala' ni. Bala' ni bala' akidah ni. Akidah ni. Banyak-banyak bala' paling besar bala' akidah.
Saya ngaji Tok Guru sepak sekali. Kata apa? Bala paling besar lagi kamu. Kata apa? Kamu kata dia, bala besar sekali bila kamu tak boleh ingat Allah Ta'ala. Itulah bala paling besar sekali. Tok Guru kita sebut macam tu. Baik. Jadi yang ada 3 pegangan salah Wahabi ni, yang dia diubahkan kepada huruf fa, ditukar jadi salaf, bahkan dia boya salaf pi. Oh, bunyi gitu ni pahaman khalaf dan salaf pi. Oh, itu kita bunyi bagi hulu sikit. Salah dah lah, salah pi. Bunyi gitu aja. Saya suka usik bahasa gitu sikit kan. Kemudian menipu akan orang awam. Tipu. Dan memang kena kencing ni orang awam lah. Saya yang pengalaman jumpa orang awam yang memang nak cari jalan kebenaran ni, mereka memang jadi bingung tengok ustaz-ustaz yang ada di keliling. Betul kan dengar saya sebut. Baru ni pun saya jumpa mana? Jumpa kat Gerik, ada seorang pelajar Yuni Syam. Dia Yuni Syam lah. Universiti Yuni Syam apa? Universiti Sains kan? Apa? Unisel. Unisyam apa? Tak ada, kita tak peduli lah Unisyam, Unisel apa bala tu. Unisyam apa tak tahu? Macam biasa dengar Uniza tahu. UNI lah, sudahlah. Saya cerita apa ni? Budak yuk cuti Covid, belajar online. Dia kena pergi bulan berapa ni? Sembang budak-budak cerdik. Dulu mengaji sekolah agama Muhammadi Kelantan, sembang dengan dia. Itu ustaz sekarang saya pening sikit. Pening apa? Memang dekat universiti dia ada halakah-halakah. Dalam halakah tu lah dia ada tadabbur Quran, baca Quran, hurai sendiri, minta bagi tadabbur. Padahal pelajar je pun. Pensyarah pun kepala otak macam tu kan. Itu macam saya tak selamat dah ustaz. Saya kata tapi saya rasa lega pasal saya pernah duduk sekolah agama tu, dah diajar dulu prinsip-prinsip akidah kita yang betul. Jadi saya boleh bezalah pendapat dia orang ni. Tapi bingung tengok macam ustaz tengok TV apa ni, lagilah macam ustaz kata dia. Pening. Jadi apa langkah terbaik? Kata saya kena pergi duduk pondok balik ke macam mana? Kata kalau dah mengaji tu semua duduk grup yang betul lah. Dia kata itu lah. Saya suruh dia berhenti lagi, tak kenal pula. Ayah dia pun ustaz. Ayah dia selalu jentik dah. Jentik dah, tu bahasa dia pakai. Jentik dia teh. Mu faham ke mana? Kau mengaji universiti buat macam mana? Macam mana cara belajar? Dia sebut lah, ni buat halakah. Tu semua ahli tafsir ke? Tak pandai bahasa Arab semua kan? Tak. Untuk macam mana boleh dipandangkan dan pendapat? Oh, ayah dia selalu jentik dah. Dia pun memang bahasa ngaji. Oh, betul ke? Salah. Memang dia duduk mendengar apa huraian-huraian apa? Dengan keadaan memikir panjang. Kata dia, betul bapak ni duk bagi huraian ni macam-macam ni. Siapa mereka ni untuk bagi huraian? Lah tak suka ni, busuk tak mandi lah. Baik, jagalah sikit. Maka tinggalkanlah pegangan salah dengan huruf ha ni yang diubahkan dia huruf fa untuk menipu orang-orang awam sebagai tarian syaitan. Bahasa dia mah. Ni semua gerak tari syaitan. Ada semazau, gamelan, joget, zapin, kuda kepang. Lagi apa? Poco. Semua tarian-tarian syaitan. Saja saya kira kata semazau syaitan. Sajalah sebut tarian kan. Cara Wahabi ni mujassimah, ni pluralisme, ni sistem ini Islam, ni anti hadis, ni bengongiyin, ni pluralism. Tu. Terlajak. Iaitu kata dia, sadurkan yang palsu, beri nampak ada perasangkan elok. Dia je tulisan. Benda tak elok, huduh. Tapi disadur, dihias, dibuh dalil untuk perasaan yang dia elok, kuat hujah. Inilah pendapat salaf. Wah, tengok.
Saya bagi contoh itu dah kan. Apa dia? Dia macam tek lembu, buat bentuk bulat sikit. Untuk ambil gula icing, pukul-pukul, mentega, gula, untuk telur, untuk picit masuk dia acuan tu, tembak. Tutup. Bubuh bunga sikit. Tulis happy birthday to you. Bubuh lilin ni. Wah. Marvelous. Marvelous tek lembu ni. Akidah rosak yang dihias dengan tarian-tarian syaitan. Ya. Pasal dia punya dalil Quran, hadis. Nak cerita apa mau? Yalah. Nampak zahir Al-Quran dan hadis, tapi batin dia adalah kufur. Ya. Orang tak faham, mudah orang taklah faham kan. Kita dengar elok-elok saya duk cerita apa ni. Perhati elok, bagi berakai elok, berhati-hatilah. Masa itulah tak nak ikut ayah punya, saya boleh buat apa? Berhati-hatilah, dengar ialah nasihat tu. Kita pun dah kata, dia dah bagi nasihat banyak lah. Berhati-hatilah, jangan cuba main alaman mereka, duk tepi demo, duduk tepi demo, macam-macam bahasa dia pakai. Dia duk perasakan elok. Kalau saya ngaji arwah batin ni, dia kata dia tipu daya Wahabi ni, iblis syaitan ni, nafsu ni. Dia kata macam ni lah, kalau susah nak kita nak gerti, nak kenal macam ni, kita kukuh nyo tadi, kita kopek, kita ambil nyo mising, terpurung buang lepak belakang rumah. Tak ada berdoli lah. Tapi ada orang ni, dia ambil terpurung tu, dia potong molek-molek, cuci bersih, ambil kertas pasir, konyong, ambil buluh racik elok-elok, ambil kertas pasir licin, lepas tu belah sikit, boh dalam cermin, boh panas sikit, boh dalam cermin, ikat rebeng merah. Berapa? 3,500. Apa dia? Tepurung dengan buluh, sabit boh dalam cermin, ikat dengan rebeng, jadi 3,500. Kita tengok 3 kopak pun tak boh. Buah lepak tu ya. Sabit tu tengok dalam cermin tu. Purung, antik, lawa. Kalau aku boleh beli ni, wujud lah dalam rumah aku. Bengong, terpurung belakang rumah. Tu macam tek lembu tu tadi. Bubuh gula isinya. Belah makan. Tu. Saja buat yang tu, nak bagi faham sedar. Tu pun analogi ya, bagi bandingkan tu. Kalau kita sebut dunia ni perhiasan, tu lah perhiasan tu. Sangka benda ni mahal, berharga, boleh mudarat, manfaat. Yang ni bawa kebahagiaan ni lah, untung kita kekal abadi selama-lamanya. Mati tinggal sekupang tak pakai. Tu kata perhiasan tu. Tu kata dihias. Bagi nampak elok. Kita makan duit apa semua ni, di perhiasan. Sampai boleh jatuh hati, cinta pula pada makhluk. Cinta pada makhluk ni lebih daripada cinta pada Allah Ta'ala dan Rasul. Masalah kita ni. Ya Allah, ampunkanlah kami ni. Kita ni memang do'eh lah dalam proses nak berbetul sikit. Ya Allah, mudahkanlah kami ni menerima kebenaran. Nampakkanlah kami apa yang benar tu benar. Khasnya boleh kenal-Mu ya Allah, dah ingat-Mu, zikir kamu, tasbihkan kamu, sucikan kamu daripada sifat yang tak sepatutnya, jauhkan kami pada pahaman yang rosak, wahabiyin, salafiyin, bodohiyin, bengongiyin, bengapiyin ni. Mudah taklah pelera kita semua. Kata dia, wa'audzubika rabbi ayyahdurun. Langkah ni. Ayat itu kata dia saduran palsu. Perasingan elok. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Ni minta doa ni. Ayat ni surah ada tulis tak? Tak ada bicara ni. Surah Mukminun. Ayat. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Terjemahnya, hai Tuhanku, berlindunglah aku ni dengan Engkau daripada kacau-kacau bagi syaitan. Antara syaitan tu memang syaitan hakiki ataupun syaitan yang
manusia berupa syaitan. Betul ke bahasa itu? Syaitan yang berupa manusia, tak ada. Manusia yang berakidah fahaman syaitan. Dia syaitan sebenarnya, rupa manusia. Yang dan berlindung aku dengan engkau hai Tuhanku bahawa hadir mereka itu akan aku. Jaga doa ni kita minta apa? Jangan bagi syaitan hadir. Jangan bagi Wahabi hadir. Jaga dengar. Kalau mu pergi hadirkan dirimu ke tempat Wahabi saja cari pasal. Bodoh mu jadi gila babi tu. Bahasa kasar macam itulah kan. Minta lindung jangan bagi syaitan mari. Ni syaitan dah tahu syaitan, pergi tempat syaitan, pergi belajar dengan syaitan. Ambil kamu lah. Saja cari pasal. Mudah Allah Ta'ala pelihara kita bagi kita nampak benda yang betul ni betul, yang buruk ialah buruk, tinggalkan benda buruk ni. Amin. Anak-anak yang dikasihi. Situ dulu. Hujung lah ni kita. Janganlah sekali-kali kamu buat bermudah-mudah. Ada ni tengah hari lepas zuhur ni lah. InsyaAllah. Dan khatam tu rasanya. Untuk subuh esok tengok tu. Aku tak bersyarat ke bagi cadangan ke. Keputusan kat saya. Ada lah tapi tak buat keputusan lagi. Nak putus step betul lah kan. Tak ada lah tengok macam mana. InsyaAllah. Ada soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa nabada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أثر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.